Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Sihat. Sihat, cikgu. Ya. Ada tak yang kurang sihat pada pagi ini? Tiada. Sekiranya ada yang kurang sihat, sama ada diri awak sendiri ataupun rakan awak, maklumkan kepada cikgu, okey? Baiklah. Cikgu ingin memeriksa kehadiran secara rawak. Jadi nanti pautan kehadiran cikgu akan berikan selepas kelas. Kerana cikgu ingin kamu mengisi pada ruangan refleksi sekali. Anis Suraya ada? Ada. Okey. Nashrik? Nashrik ada? Ada. Baiklah, kemudian cikgu nak cari Nur Fatin Fikriah. Ya. Nur Fatin Fikriah hadir ataupun tidak? Saya tak dengar bunyi, saya tak dengar suara. Kemudian cikgu nak cari Alif Hilmi bin Alias. Hadir? Dari kelas 4 dedikasi. Rewina Bidai Anak Lanting. Ada? Kemudian cikgu nak cari Suziana binti Ahmad. Ada? Tidak ada juga. Maksudnya ramai lagi yang tak hadir kerana dalam kelas cikgu ni sepatutnya ada 44 orang, tetapi yang hadir cumalah 18 orang sahaja. Tak mengapa, mungkin mereka ada masalah talent internet ataupun masih di luar mimpi. Bila tanpa melengahkan masa, cikgu nak kalian berada dalam keadaan yang selesa dan bersemangat untuk meneruskan PDPR pada hari ini. Awak tengok sekeliling awak, ada ataupun tidak sampah. Kalau ada, awak boleh buang sebentar. Kalau tidak ada, bolehlah tarik nafas, hembus dan bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. Jelas, cikgu harap semua sudah bersedia. Jadi bagi memberkati PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin menyeru kalian untuk membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Mari kita membaca doa. Jadi cikgu akan tayangkan slide. Cikgu nak kalian teka apakah topik PDPR kita pada hari ini. Sebelum ini cikgu sudah minta kalian untuk baca modul aktiviti Mesra Digital pada muka surat 139 hingga 140. Ini cluenya, tetapi jangan jawab dahulu. Cikgu ada permainan. Cuba kalian teka. Apakah topik PDPR kita pada hari ini berdasarkan bahan bacaan yang telah cikgu minta kalian baca sebelum PDPR bermula. Tadi cikgu dah beri clue huruf R. Jadi huruf seterusnya apa? Kalian boleh dengar ke suara cikgu? Apa? Huruf apa? Boleh dengar ke? Apa? Cikgu tak boleh dengar lah suara. Boleh kuatkan sikit, nyaringkan suara. Okey, ada yang jawab dalam ruangan sembang. Huruf U. Baiklah, huruf U. Baiklah, kalau ada yang belum baca lagi, okey. Cluenya adalah biasanya ada dua bahan, kemudian kalian perlu kaitkan dua bahan ini. Biasanya ada dua ataupun tiga fokus. Biasanya dua lah. Okey. Kalian rasa apakah topik PDPR kita pada hari ini?
Selepas huruf U, huruf apa lagi yang ada? Ya, huruf M. Kemudian, rumus. Siapa boleh lengkapkan ni? Rumus. S. Rumusan. Rumusan. Huruf S, huruf A dan huruf N. Inilah topik PDPR kita pada hari ini. Bila seperti biasa, saya ingin memberitahu dan menerangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 isi rumusan yang terdapat dalam bahan-bahan yang disediakan dengan tepat secara individu. Maksudnya, nanti cikgu akan berikan bahan rangsangan dan sepatutnya ada 8 isi, tetapi untuk PDPR kali ini, cikgu hanya fokuskan 4 isi sahaja untuk kalian wajib dapatkan daripada ketika tersebut. Kemudian, objektif yang kedua ialah menulis untuk memindahkan 4 isi rumusan yang telah diperoleh ke dalam peta item secara individu. Maksudnya, selepas kalian mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 isi tadi, kalian perlu memindahkan isi tersebut dalam peta item secara individu juga. Faham? Faham? Faham, cikgu? Memandangkan cikgu tak nampak tulisan yang ada pada ruang sembang, jadi saya nak kalian memberi respon melalui lisan supaya cikgu boleh dengar suara awak. Baiklah, tadi sebelum PDPR kita bermula, cikgu ada pasangkan, cikgu ada mainkan lagu tanggal 31. Jadi cikgu nak tanya, apakah yang kalian faham tentang patriotisme? Pernah dengar perkataan ini? Semangat cinta ke negara. Ya, semangat cinta akan negara. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, patriotisme ini bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Baiklah, rumusan. Sebelum itu, cikgu ingin tahu apakah yang kalian tahu mengenai rumusan. Secara umum sahaja, apa yang kalian tahu? Jika cikgu sebut rumusan, apa yang berada dalam fikiran awak? Rumusan ni tentang apa? Rumusan ni kertas apa? Markahnya berapa? Berapakah isi? Apakah yang kalian tahu tentang rumusan? Apa-apa sahaja yang kalian tahu? Pernah kan buat rumusan ni? Jadi apa yang kalian tahu tentang rumusan? Ambil isi penting saja. Isi penting sahaja. Okey, lagi? 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 Markah untuk rumusan berapa? Tak tahu? Patah perkataan berapa? Tak tahu juga. 120. Ya, betul. 120 patah perkataan sahaja. Baiklah. Apa lagi yang kalian tahu tentang rumusan? Yang lain tidak tahu mengenai rumusan, tidak pernah membuat rumusan. Kalian pernah membuat rumusan ya, mungkin kalian lupa. Jadi inilah tanggungjawab cikgu untuk mengingat kembali dan mengimbas kembali serta menambah ilmu kalian mengenai rumusan. Jadi fokus dengan PDPR kita pada hari ini. Rumusan ini penting ya. Baiklah, rumusan adalah soalan yang terdapat pada kertas 2 iaitu bahagian C soalan 9. Kertas apa tadi? Kertas? 2. Ya, kertas 2. Markah yang diperuntukkan untuk rumusan ialah 30 markah. Ingat ya, 30 markah itu merupakan markah yang sangat besar. Jadi, masa yang diperuntukkan untuk kalian menyiapkan soalan rumusan ini hanyalah 40 minit sahaja. Jadi, kalian perlu bijak menguruskan masa untuk menyiapkan bahagian rumusan. Baiklah,
Dalam soalan kebiasaannya ada dua bahan rumusan. Banyak ini kurang penting untuk kalian tahu. Okey, yang pentingnya isi penting tidak kurang daripada dua fokus. Maksudnya dalam rumusan ada dua ataupun tiga fokus. Sekiranya anda jumpa dua, maka dua lah fokus soalan. Sekiranya anda jumpa tiga, maka tiga lah fokus soalan. Ingat bahawa tugasan dalam format terbaru ini tidak dinyatakan dalam soalan. Kalian sudah tahu kan format terbaru untuk rumusan? Sudah tahu? Tahu? Tahu ataupun tidak? Baiklah. Sekiranya kalian masih tidak tahu ataupun tidak perasan, dalam soalan rumusan format sebelum ini, ada dinyatakan apakah permintaan soalan, sama ada langkah-langkah, usaha-usaha, cabaran, memang ada dinyatakan dalam soalan. Tetapi format yang terbaru ini, yang bermula pada tahun 2021 ini, tidak dinyatakan dalam soalan. Jadi kalian sendiri yang perlu kenal pasti apakah permintaan soalan tersebut. Jadi 8 isi penting perlu dikenal pasti. Dan seperti yang kalian sudah tahu, esei tersebut tidak boleh melebihi 120 patah perkataan. Baiklah, seterusnya bahan rumusan biasanya ada dua ataupun tiga. Kebiasaannya akan digabungkan petikan dan grafik ataupun mungkin tiga. Petikan, prosa dan grafik ataupun mungkin ada soalan yang berbentuk puisi. Okey. Prosa ni adalah cerita panjang seperti yang terdapat dalam buku komunitas kalian. Dan puisi, contoh puisi adalah syair, pantun, peribahasa. Okey. Untuk PDPR kali ini, cikgu akan memberikan contoh untuk bahan rumusan, petikan dan grafik. Baiklah, fokus soalan rumusan. Okey. Awak tengok ada 8. Mungkin dalam soalan tersebut hanya minta 2, mungkin hanya minta 3. Bila kita baca yang pertama, akibat atau kesan, impak atau implikasi. Mungkin soalan tersebut minta cabaran atau dugaan atau halangan atau masalah atau ujian. Baiklah, setiap baris itu mempunyai maksud yang sama, cuma perkataannya yang berbeza. Baiklah, nombor 3, cikgu nak minta Jessie tolong baca. Jessie? Cara, Kaedah. kaedah, langkah, teknik, strategi, usaha. Ya. Kemudian yang keempat mungkin faktor, punca atau sebab. Kemudian faedah, kebaikan, kelebihan, kepentingan atau manfaat. Maksudnya sama saja ya. Ataupun jasa, pengorbanan atau sumbangan. Kemudian keburukan, kekurangan atau kelemahan. Ataupun mungkin soalan itu minta peranan atau tanggungjawab atau tugas. Perkataan tersebut yang ada dalam garisan yang sama merupakan sinonim. Jadi kalian boleh guna mana-mana yang kalian selesa. Baiklah. 5 teknik menulis rumusan. Yang pertama, menganalisis soalan. Maksudnya kalian perlu tahu apakah fokus soalan. Seperti yang cikgu telah nyatakan tadi, yang 8 inilah mungkin ada 2, mungkin ada 3 yang diminta dalam soalan tersebut. Kemudian, menulis pendahuluan. Markah untuk pendahuluan ini 2 sahaja, tetapi ini juga sangat penting. Berapakah ayat untuk menulis pendahuluan ini? Berapa ayat untuk pendahuluan? Tak ingat? Pendahuluan ini 1 ayat sahaja. Rumusan membincangkan, kemudian terus fokus dengan isi yang diminta. Bukan isi, fokus yang diminta dalam soalan tersebut. Kemudian yang ketiga, menulis isi. Berapakah isi yang perlu ditulis dalam rumusan? Berapa isi? Berapa? 8. Yang mewakili 16 markah. Maksudnya 1 isi 2 markah. Bila kemudian menulis kesimpulan atau penutup. Markah untuk kesimpulan juga 2. Sekiranya ada 1 ayat juga pun sudah memerai. Kalau 2 pun boleh, tidak ada masalah. Kemudian menyemak rumusan. Perlu dan sangat penting kalian menyemak rumusan kerana
penilaian holistik adalah 10 markah yang merangkumi keseluruhan rumusan. Jadi apa yang kalian perlu semak? Kalian perlu semak patah perkataannya. Jangan melebihi 120 markah. Kemudian kalian perlu semak penanda wacananya betul ataupun tidak. Kemudian kalian perlu semak adakah setiap ayat tersebut ada kohesi dan koherennya. Maksudnya adakah ada pertautan dari ayat ke ayat. Kemudian kalian perlu semak kesalahan bahasa. Sama ada dari segi ejaan, sama ada tanda baca ataupun kosakata ataupun istilah. Kalian perlu semak semua itu. Markahnya 10. Sangat besar, 30 markah. Okey? Baiklah. Ada tak soalan untuk topik rumusan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan ataupun tidak? Baiklah, memandangkan tiada soalan, jadi cikgu mengandalkan kalian sudah faham. Jadi, cikgu nak kalian buka modul aktiviti mesra digital pada muka surat 139 dan 140. Jadi, kalian perlu baca selama 3 minit. Apa yang kalian perlu buat dalam masa 5 minit ini ialah yang pertama, kenal pasti fokus soalan. Sebentar, ada yang baru masuk. Baiklah, kepada yang baru masuk, kalian perlu membuka buku modul aktiviti mesra digital pada muka surat 139 hingga 140. Kalian perlu mengenal pasti fokus soalan. Nanti kalian type pada ruang sembang yang ada dalam Google Meet. Kalian type apakah permintaan soalan. Sama ada usaha, sama ada cabaran, sama ada langkah, sama ada apa lagi. Ataupun yang cikgu beritahu tadi yang ada 8 tu. Kalian perlu pilih apakah fokus soalan. Nanti kalian perlu type dalam ruang sembang. Kemudian yang kedua, kalian perlu mengenal pasti isi. Tapi tak perlu type ataupun tulis dahulu. Tak perlu baca sahaja. Faham? Faham? Faham ataupun tidak? Faham, cikgu. Okey, cikgu beri masa selama 3 minit untuk kalian membaca. Sekiranya ada yang tidak ada buku, boleh baca pada website ini. Dah 2 minit lagi. Buku set ini pun perlu juga ya. Bahan 1 dan ini bahan 2 pun perlu dibaca. Lah 1 minit lagi. Baiklah, cikgu ingin lihat pada ruang sembang Google Meet. Adakah kalian faham isi tersebut? Adakah kalian tahu apakah permintaan soalan? Jadi cikgu nak kalian, sesiapa yang sudah habis membaca ataupun mengimbas, saya nak awak type pada ruang sembang apakah fokus soalan itu. Jadi tunggu siapakah orang yang pertama. Jangan lupa. Ya, usaha apa?
Betul, usaha. Fokus 1 adalah usaha. Usaha apa? Fokus 1 usaha untuk memupuk semangat patriotik. Ya, betul. Kemudian, tahniah ya Suraya. Kemudian, fokus 2. Soalan tu nak apa? Fokus 2, soalan tu nak apa? Kaitkan petikan dan grafik tersebut. Usaha dah ada dah. Fokus soalan usaha untuk memupuk semangat patriotik dan cabaran untuk membebaskan negara daripada cengkaman penjajah. Betul. Baiklah, dalam penulisan nanti, pastikan huruf C, Chelsea, huruf kecil ya. Kerana itu dikira kesalahan huruf kecil. Sepatutnya huruf kecil ke huruf besar. Jangan lupa. Ada lagi tak yang nak jawab? Mungkin menggunakan ayat yang berbeza. Ada tak nak jawab? Tak ada. Baiklah, betul. Fokus soalan adalah mengenai usaha dan cabaran. Bila secara tepatnya, soalan tersebut meminta usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Untuk fokus kedua pula adalah cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mencapai kemerdekaan negara. Jelas? Jelas tak fokus untuk soalan tersebut? Jelas? Jelas ataupun tidak? Jelas. Jelas. Baiklah. Aktiviti seterusnya. Awak akan baca bersama-sama. Untuk aktiviti kali ini, awak baca dan tanda. Ini pun salah satu pembelajaran abad ke-21. Baiklah, cikgu minta semua baca perenggan yang pertama. 1, 2, 3. Tak ada suara pun, baca. Cikgu kira lagi sekali. 1, 2, 3. Baca perenggan yang pertama. Patriotisme bukan sekadar iman, tetapi merupakan Merupakan sesuatu yang menyebabkan seorang dan itu berkembang keyakinan, kepercayaan, kewarganegaraan, kemerdekaan diri dan kedaulatan sejak dahulu lagi. sejak dahulu lagi pelbagai usaha telah dijalankan untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat. antaranya Termasuklah mengingatkan muda-mudi tentang detik bersejarah yang dilalui oleh negara sejak pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Berhenti sebentar. Dalam ayat yang kalian sudah baca, adakah ada isi dalam perenggan tersebut? Setakat ayat yang kalian sudah baca. Sehingga perkataan sekarang, adakah ada isi? Ada isi ataupun tidak? Ada cikgu. Yang mana? Mengingatkan muda-mudi tentang detik bersejarah yang dilalui oleh negara sejak pra-kemerdekaan dan Untuk soal fokus 1 atau fokus 2? Usaha atau cabaran? usaha. Baiklah, betul. Teruskan bacaan. 1, 2, 3. Pejuang tanah air. berjuang tanah air Air sanggup menggadaikan jiwa, raga dan harta benda semata-mata mahu memastikan tanah air bebas daripada genggaman penjajah. mereka telah mengaut bumi tanah berlaku selama 446 tahun. maka Maka sewajarnya lah pelapis generasi-pelapis disedarkan tentang erti kemerdekaan yang sebenarnya Menikmati mati nilai kemerdekaan kemerdekaan dan anda menjiwai pengorbanan pejuang kemerdekaan. Baiklah, berhenti. Okey. Adakah ada isi lain dalam petikan pertama?
Ada tak isi lain? Ada. Okey, apa? Pejuang tanah air sanggup menggadaikan jiwa raga dan harta benda mereka semata-mata mahu memastikan tanah air bebas daripada genggaman penjajah. Ini untuk fokus apa? Fokus 2 cabaran. Cabaran. Yakin. Usaha. Usaha. Yakin. Yakin. Adakah anda yakin? Yakin ataupun tidak? Tahu cikgu bukan. Yakin? Pejuang tanah air sanggup menggadaikan jiwa raga dan harta benda mereka semata-mata mahu memastikan tanah air bebas daripada genggaman. Tadi awak kata itu fokus apa? Fokus apa? Tak tahu, okey. Ini bukan isi. Okey, ini bukanlah usaha ataupun cabaran, tetapi ini berkaitan tentang jasa ataupun sumbangan. Baiklah, ada tak isi lain yang kalian jumpa? Generasi pelapis disedarkan tentang erti kemerdekaan yang sebenarnya, menikmati nilai kemerdekaan dan menjiwai pengorbanan pejuang kemerdekaan. Ya, betul. Ini merupakan isi untuk fokus 1 atau 2? Cabaran atau isi? Cabaran ataupun usaha? Usaha. Ya, betul. Baiklah, kemudian untuk perenggan yang kedua, cikgu minta sukarela. Siapa yang boleh baca perenggan kedua? Perenggan 2, boleh baca? Secara sukarela, cuba tengok siapa yang berani ni. Dan siapa yang ada nilai kesukarelawanan dalam diri dia. Cikgu nak tengok siapa. Tak ada yang berani ke kelas 4A dan 4B? Tak ada? Baiklah. Saya cikgu. Okey, baik. Bagus. Siapa tu? Siapa yang saling tu? Adi. Okey, baca. Ingat nama. Penjajahan kuasa-kuasa asing di negara kita berlangsung dalam tempoh yang panjang. Keadaan ini disebabkan tiada wira yang benar-benar berketerampilan untuk menuntut kemerdekaan tanah air pada ketika itu. Baik. Perpecahan dalam kalangan pembesar Melayu dan perebutan kuasa juga memberikan ruang kepada penjajah untuk terus menunjukkan taring di negara kita. Baiklah, Kemerdekaan negara. berhenti sebentar. Ada tak isi dalam perenggan tersebut? Ada tak isi setakat ayat yang awak telah baca? Ada tak isi? Tak jumpa ke? Perpecahan dalam kalangan pembesar Melayu perebutan kuasa juga memberikan ruang kepada penjajah untuk terus menunjukkan taring di negara kita. Ya, betul. Tetapi untuk isi pentingnya sehingga perkataan kuasa saja, perebutan kuasa. Okey. Itu merupakan fokus usaha atau cabaran? Cabaran. Ya, betul. Ada tak isi lain dalam ayat tersebut? Dalam petikan tersebut ada tak isi lain? Ada lagi ya, ada satu lagi isi. Jadi apakah isi tersebut? Mengenai, cikgu bagi clue ya, cabaran. Ada satu lagi isi. Keadaan ini disebabkan tiada wira yang benar-benar berketerampilan untuk menuntut kemerdekaan tanah air pada ketika itu. Ya, betul. Isinya dari perkataan tiada hingga perkataan tanah air. Baiklah, cikgu nak orang lain pula yang baca. Siapa yang boleh baca? Tak boleh juga. Okey, awak sambung je lah. Kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara yang dicapai pada tarikh
Keramat Smith 31 Ogos 1957 juga dilalui dengan penuh dugaan. Antara dugaan terhebat dalam perjalanan ke arah pembebasan tanah air termasuklah peristiwa darurat kesan daripada pemberontakan Parti Komunis Malaya PKM terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu. Darurat hampir meragup peluang negara ini untuk menggecapi kemerdekaan. Usaha membentuk perpaduan kaum benar-benar teruji semasa revolusi bersenjata PKM ini berlangsung. Banyak penderitaan dan kerugian harta benda yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Dah, terima kasih. Cikgu nak tanya, murid-murid lain, ada tak isi dalam petikan ini untuk perenggan kedua? Tadi adik dah sebut 2. Okey. Dalam ni ada lagi isi. Apakah isi tersebut? Kenapa tiada suara ni? Ada yang jawab dalam ruang sembang ke? Tak ada pula. Peristiwa darurat kesan daripada pemberontakan Parti Komunis Malaya PKM. Bagus, Eva. Baiklah. Oh, cikgu lupa nak tanda tadi. Baiklah, yang mula-mula tadi, dari perkataan tiada wira, mana tiada wira ni, okey. Hinggalah perkataan tanah air. Ini merupakan isi cabaran. Kemudian yang kedua tadi, perpecahan hinggalah perkataan perebut kuasa. Baiklah. Ini isi kedua. Eva tadi awak sebut apa? Peristiwa ke? Ya, Baiklah, ini fokus untuk usaha ataupun cabaran? cabaran. Cabaran. Baiklah. Seterusnya cikgu nak semua baca. Semua baca. 1, 2, 3. Pada awal kemerdekaan negara, Paduan antara kaum majoriti dan minoriti terlalu lemah. ini berpunca daripada Sistem pentadbiran pihak penjajah. rakyat pula Pula diasingkan mengikut bidang pekerjaan, pelajaran dan taraf hidup sehingga menimbulkan isu perkauman. selepas Setelah mencapai kemerdekaan, cabaran pemerintahan negara terletak sepenuhnya di tangan pemimpin dan rakyat. segala-galanya Dilakukan dalam serba kekurangan, Negara terletak sepenuhnya di tangan pemimpin dan rakyat. Sistem pemerintahan masih masih dikuasai oleh bekas penjajah. Kekayaan hasil perorangan setelah ekonomi biji besi arang pula dialihkan tidak sama yang pula diagihkan tidak sama rata antara kaum. Jelaslah bahawa semangat patriotik merupakan nadi kepada kemerdekaan, kestabilan dan kemajuan sebuah negara. Baiklah. Ada lagi isi dalam perenggan tersebut. Jadi apakah isi tersebut? Dalam ayat ini, ayat pertama ini, ada tak isi? Pada awal kemerdekaan negara perpaduan, Ini isi untuk fokus? 2. Ya, betul. Fokus 2. Kemudian ayat kedua ni, ada tak isi? Tiada. Baiklah. Daripada perkataan rakyat ini hinggalah isu perkauman, ada tak isi? ada Okey, ini adalah isi untuk fokus 2 ya, betul. cabaran. 2, cabaran. Okey. Perkataan selepas hingga perkataan rakyat, ada tak isi? Ada tak? Ialah tiada. Kemudian daripada perkataan kekayaan hingga kaum, ada tak isi? Ada Ialah ini adalah fokus apa? 2 Ya, betul. Isi cabaran. untuk fokus 2. Dan ayat akhir ini ada tak? Jelaslah bahawa ada tak isi dalam ayat ini, ayat akhir ini? Ada tak? Diam, maksudnya tak ada. Baiklah.
Ini pula bahan kedua iaitu grafik. Di sini sudah termaktub usaha memupuk semangat patriotik. Dan ini merupakan peranan media massa, peranan ibu bapa, peranan kerajaan dan peranan sekolah. Baiklah, di sini sudah tertera peranan. Usahanya tak ada lagi. Jadi, untuk soalan ini, kalian sendiri yang perlu menyatakan usaha untuk peranan ibu bapa, usaha untuk peranan kerajaan, usaha untuk peranan sekolah dan usaha untuk peranan media massa. Jadi, untuk meningkatkan masa, cikgu berikan usaha untuk peranan media massa yang pertama ini. Jadi kalian perlu salin. Ialah yang sekiranya cikgu terlalu laju, kalian boleh beritahu. Ialah yang pertama, peranan media massa ialah menyiarkan dokumentari atau drama yang bertemakan semangat patriotik. Dapat? Sekali lagi cikgu. Boleh ulang lagi, cikgu? Boleh. Peranan media massa. Baiklah. Awak boleh buka muka surat 141. Di situ ada rangka. Jadi kalian hanya perlu isi untuk memudahkan kita kerana kita kesuntukan masa. Jadi untuk yang pertama tu kalian perlu isi semangat patriotik. Boleh? Boleh? Isi sahaja dalam rangka tersebut, semangat patriotik. Untuk yang kedua, usaha ibu bapa adalah bercerita tentang pahit manis perjuangan tokoh kemerdekaan kepada anak-anak. Jadi, untuk yang peranan ibu bapa tu, awak tulis pada rangka itu, tokoh kemerdekaan. Dapat? Baiklah, untuk yang ketiga, usaha pihak kerajaan ialah bertanggungjawab mendidik generasi muda. Awak tulis generasi muda tentang proses penjajahan negara. Dapat? Generasi muda. Dapat? Baiklah. Kemudian yang terakhir, peranan kerajaan. Usahanya adalah menganjurkan pelbagai program menarik yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Dapat? Program menarik. Baik. Bagus. Kemudian, maksudnya kalian sudah mencapai objektif yang pertama tadi ya, secara tidak langsung. Kemudian, untuk objektif yang kedua ini akan tercapai setelah kalian membuat ini. Tadi kalian kan sudah dapat isi penting. Cikgu minta 4 sahaja. Sekiranya lebih lagi bagus. Jadi, cikgu berikan masa selama 2 minit bermula sekarang untuk kalian menulis isi penting dalam peta IT iaitu peta pokok. Ini contoh sahaja. Awak tulis rumusan. Kemudian kalian bagikan kepada 2 iaitu yang pertama ini fokus. Fokus apa tadi? Fokus apa? Usaha. Ya, betul. Usaha. Kemudian yang kedua ini apa fokusnya? Cabaran. Ya, cabaran. Jadi, kalian perlu menulis mengikut fokus. Kalian tulis 4 fokus, 4 isi untuk fokus 1 dan 4 isi untuk fokus 2. Awak boleh buat peta IT ini dalam kertas sama ada awak boleh tulis dalam kertas kaca ataupun kertas A4 awak. Okey, cikgu beri masa selama 12 minit sahaja. Awak buat cantik-cantik ya. Kerana selepas PDPR ini, cikgu akan minta peta item yang awak buat ini. Seperti biasa, awak buat cantik-cantik kemudian imbas dengan menggunakan aplikasi Cam Scanner. Sekiranya ada soalan, awak boleh bertanya.
Apa-apa saja mengenai rumusan? Cuba kalian jawab. Sekiranya ada yang sudah siap, awak boleh maklumkan supaya kita boleh teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Google Meet kita hanya berjalan selama 1 jam sahaja. Bila memandangkan kita kekurangan masa kerana ada lebih masa sedikit pada aktiviti sebelum ini, jadi cikgu singkatkan masa. Cikgu berikan masa hingga pukul 9.47. Boleh? Boleh siapkan? Ada 4 minit lagi. Isi pun dah ada. Awak hanya perlu salin sahaja. Sekiranya ada yang sudah siap, kalian boleh menghantar tugasan tersebut dalam kumpulan WhatsApp kita. Kalau ada yang dah, kalian boleh beritahu dah dalam ruang sembang ataupun secara lisan. Okey? Cikgu tunggu. Kalau ada soalan, awak bertanya ya.
Belum siap? Buat saja begini. Ada masa 2 minit lagi. Belum ada yang siap? Syahira dah siap ke belum? Syahira? Masih salin. Awak buat sahaja 4 isi untuk setiap fokus. Awak tak perlu salin semua. Sebab cikgu memang memfokuskan 4 isi sahaja untuk PDPR kali ini. Eva, dah siap? Belum cikgu, sikit lagi. Cikgu tunggu. Dah. Tak apa, masa tu lebih sedikit. Cikgu boleh tunggu. Nashrik dah siap? Belum. Adi? Dah siap? Tengah buat cikgu. Dah buat. Cikgu tunggu. Siapakah murid-murid cikgu ini yang boleh menghantar dalam masa yang cikgu tetapkan? Seperti biasa, cikgu memang sudah sediakan ganjaran untuk awak. Kita tengok siapakah orang yang pertama. Chelsea dah siap? Chelsea dah siap? Belum cikgu. Belum. Panela dah siap? Belum cikgu. Ani Suraya? Belum cikgu. Belum juga. Tak apa, cikgu tunggu. Mungkin cikgu memang tak boleh singkatkan masa daripada 10 minit, 10 ataupun 12 minit tersebut. Tak apa, cikgu tunggu. Siapa lagi yang ada ni? Nak dengar suara awak ni. Fatin, dah siap ke belum? Fatin, awak hadir ke tak dalam saya ni? Dia baru masuk. Selamat datang kepada yang baru masuk. Siapa yang dah? Syahira. Okey, Syahira. Bella. Syahira saja yang baru siap. Okey, tak apa. Okay, kepada yang baru masuk, sekarang adalah aktiviti menulis isi yang telah diperoleh pada aktiviti sebelum ini. Jadi menggunakan awak kesentukan masa. Jadi nanti cikgu akan berikan masa tambahan untuk awak menyiapkan tugasan ini. Baiklah. Syahira, awak boleh dengar suara saya? Syahira? Boleh. Boleh. Baiklah, cikgu nak awak baca untuk fokus 1. Apa yang awak tulis? Menyiarkan dokumentari atau filem yang bertemakan semangat hati-hati. Baiklah, kemudian yang kedua. Bercerita tentang pahit manis perjuangan wira tanah air kepada anak-anak. Baiklah, yang ketiga. Bertanggungjawab mendidik anak murid tentang proses penjajahan negara. Baiklah, yang keempat. Menganjurkan pelbagai kempen yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Ya, betul. Kemudian, ada tak orang lain ataupun murid cikgu yang lain sudah siap? Cikgu perlukan 2 orang untuk membentang ya. Syahira sudah. Ada tak lagi seorang yang boleh?
Tak ada ke yang dah siap selain Syahira? Tak ada. Baiklah Syahira, teruskan pembentangan. Fokus 2. Ketiadaan wira yang benar-benar berketerampilan untuk menuntut kemerdekaan tanah air. Baiklah, yang kedua. Perpecahan dalam kalangan pembesar Melayu dan perebutan kuasa. Baiklah. Isi yang ketiga. Pada awal kemerdekaan negara, perpaduan antara majoriti dan minoriti terlalu lemah. Baiklah. Yang keempat. Kekayaan hasil bumi diagihkan tidak sama rata antara kaum. Tahniah. Sebenarnya Syahira awak telah menulis 8 isi dengan betul. Sebenarnya untuk PDPR kali ini cikgu hanya meminta awak menulis 4 sahaja. Maksudnya kalau awak tulis 2 untuk fokus 1, 2 untuk fokus 2, itu pun sudah dikira menyiapkan tugasan cikgu ya. Tetapi memandangkan awak sudah menulis 8 isi iaitu 4 untuk fokus 1 dan 4 isi untuk fokus 2. Jadi cikgu berikan ganjaran lebih kepada awak. Seperti biasa, cikgu kan biasanya beri RM5 kan. Jadi untuk tugasan kali ini memandangkan awak telah membuat lebih daripada jangkaan cikgu. Jadi cikgu akan berikan RM10 kepada awak. Jadi selepas PDPR nanti awak boleh WhatsApp cikgu secara peribadi untuk menuntut ganjaran. Okey? Okey? Nak ke tak nak ni Syahira? Syahira, masih ada ke dalam talian? Masih. Masih. Baiklah, untuk aktiviti yang seterusnya, untuk menguji kefahaman kalian sekali lagi, cikgu akan menguji dengan bertanya kuis. Sudah bersedia? Bersedia? Mana cikgu yang lain ni? Tak ada pun. Bersedia? Sedia. Dah cikgu. Ini yang cikgu suka. Bila bersemangat cikgu lagi bersemangat nak beri hadiah, nak beri kuis ni. Baiklah. Soalan yang pertama. Senang je ni. Apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Rumusan. Siapa yang jawab tadi mula-mula? Tak nak mengaku ke siapa yang jawab awal? Baiklah. Soalan yang kedua. Rumusan merupakan soalan dalam kertas. 2. Ya, betul. Suara Adi kan tadi. Baiklah, soalan Ya, ketiga. cikgu. Berapakah markah bagi rumusan? 120. 30. Siapa yang jawab 30 Salah, tadi? salah. Ya Allah. Ya ampun. Kenapa 30? Siapa yang jawab 30 tadi? Dia tak dengar lah. 30 tadi siapa yang jawab? Tak ada yang mengaku. Cikgu tak bagi hadiah nanti. Tak apa, tak ada yang mengaku. Sekarang ni nama Adi sahaja yang cikgu tulis setakat ini untuk kuis. Kemudian, soalan yang seterusnya. Baiklah cikgu ulang. Markah untuk rumusan adalah 30 markah. Baiklah, masa yang diperuntukkan untuk menjawab rumusan ialah 45 minit. ya, betul. Siapa yang jawab mula-mula tadi? Cepat mengaku. Mengaku jawab kalau awak yang jawab. Saya. Okey, Syahirah lagi. Baiklah, soalan yang seterusnya. Okey, cepatlah. Kita kena bersaing secara sihat. Cikgu tanya, awak jawab. Jadi, untuk kuis kali ini, awak perlu menjawab secara lisan ya, bukannya bertype. Baiklah. Soalan yang seterusnya. Berapakah markah untuk isi? 16 markah. 16. Okey, Adi lagi. Suara Adi cikgu senang nak kesal sebab dia lelaki kan. Dan dia lah lelaki yang paling aktif setakat ini untuk kelas kali ini. Kemudian, berapakah jumlah isi dalam rumusan? 8 isi. Ya, betul. Cikgu 6. dengar suara perempuan tadi. Siapa? Siapa yang terawal menjawab 8 isi? Ada yang mengaku? Yakin. Kalau awak rasa awak yang terawal menyebut jawapan yang betul, awak perlu mengaku. Siapa? Baiklah. Soalan yang seterusnya.
Tugasan soalan dinyatakan dalam soalan. Betul atau salah? Salah. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Saya cikgu. Itu siapa? Eva Lineda. Eva? Siapa tadi? Eva. Baiklah. Isi rumusan bagi merujuk Isi penting rumusan perlu merujuk satu bahan sahaja. Betul atau salah? Siapa yang jawab tadi? Syahirah lagi. Kita perlu merujuk semua media yang ditunjukkan sama ada grafik, ketika, prosa ataupun PC. Kemudian, soalan yang ke-9. Berapakah jumlah fokus isi dalam rumusan? 2. 2 tu betul. Kerja 3 pun betul. Jadi, 2 atau 3 fokus. Siapa yang jawab 2 tadi? Saya tu siapa? Saya tengah buka bahagian lain. Jadi tak nampak nama. Eva lagi ke? Baiklah, soalan yang terakhir. Jumlah patah perkataan bagi jawapan esei rumusan ialah tidak melebihi. Wow, cepatnya. Siapa yang jawab tadi? Terima kasih Adi. Sekarang kita sudah pun berada pada penghujung PDPR kita. Awak boleh nampak slide cikgu? Boleh nampak ya? Baiklah. Kemudian sedap penutup. Baik, cikgu ingin merumuskan PDPR kita pada hari ini. Pada hari ini, cikgu mengajar topik rumusan dan cikgu pun sudah memberikan latihan pengukuhan kepada anda. Ingatlah bahawa rumusan adalah soalan dalam kertas 2. Markah yang diperuntukkan adalah 30 minit. 30 markah yang perlu disiapkan dalam masa 45 minit. Ingatlah, kalian perlu mencari fokus soalan yang terdapat dalam 2 ataupun 3 bahan rumusan. Seperti yang cikgu tekankan tadi, awak perlu baca ya. 8 fokus soalan. Mungkin menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza tetapi maksudnya adalah sama. Ada 8. Awak perlu baca lagi slide cikgu nanti untuk rujukan pada masa yang akan datang. Jadi, cikgu juga ingin mengetahui refleksi ataupun apakah yang kalian belajar pada hari ini dan adakah anda faham PDPR kali ini. Jadi, semua itu kalian perlu type dalam Google Form. Faham? Kehadiran dan refleksi. Untuk pautan ini, cikgu akan buka selama 1 jam sahaja. Cikgu ingin tekankan bahawa rumusan ini sangat penting kerana ianya bukan sahaja berguna ataupun penting dalam peperiksaan, ini juga penting dalam kehidupan kita kerana apabila kita diberikan pelbagai bahan, kita boleh mengaitkan bahan-bahan yang diberikan ataupun apa-apa yang kita nampak di sekeliling kita, kita boleh faham apa yang ingin disampaikan oleh orang, sama ada melalui lisan ataupun tulisan, dan kita tahu apa yang penting yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Jadi, cikgu ingin bertanya sekali lagi, adakah ada soalan mengenai rumusan? Ada soalan? Ada soalan? Dan sekiranya awak masih malu bertanya, walaupun ini minggu terakhir saya, kalian masih boleh bertanya. Dan untuk tugasan yang saya belum semak, saya akan semak. Termasuklah tugasan ini saya akan kembalikan kepada kalian selewat-lewatnya hari Jumaat ini. Dan memandangkan ada beberapa topik yang saya ingin ajar tetapi tidak sempat saya untuk mengajar kalian. Jadi cikgu akan berikan kalian nota daripada cikgu-cikgu cemerlang. Dan cikgu juga akan berikan apa-apa bahan yang cikgu rasakan bermanfaat kepada kalian. Dan cikgu memang mendoakan kejayaan kalian. Dan semestinya cikgu mendoakan kalian memperoleh A tambah dalam
SPM terutamanya dalam mata pelajaran bahasa Melayu ini. Ingat ya, bahasa Melayu ini sangat penting. Nampak mudah tetapi ianya tidaklah mudah seperti yang disangka. Baiklah, memandangkan tiada soalan, jadi inilah tugasan rumusan untuk hari ini, iaitu siapkan latihan dalam buku modul aktiviti Mesir Digital pada muka surat 139 hingga 138 dan hantar pada pukul 2 hingga 4 petang ini, iaitu pada waktu tutorial anda. Mudah sahaja, kalian hanya perlu siapkan rangka rumusan tersebut. Baiklah, ada tak soalan lain ataupun apa-apa yang kalian ingin sampaikan kepada saya? Ada soalan atau tidak? Ya. Oh, dah buat. Baiklah, kalau macam itu, cikgu akan berikan latihan lain. Okey, nanti cikgu akan imbas dahulu, kemudian cikgu akan masukkan dalam kumpulan WhatsApp. Okey? Ada tak soalan lain? Ada soalan lain? Bila manakan tiada soalan, jadi cikgu minta kalian membuka video ataupun kamera kerana cikgu akan menangkap layar skrin ini sebagai kenang-kenangan kita. Jadi tolonglah on ataupun hidupkan kamera video awak. Okay, Adi. Lagi? Ini merupakan tangkap layar terakhir kita ya. Jadi tolong tunjukkan wajah anda yang cantik lagi menawan. Tak kisahlah kalian sudah mandi ataupun belum. Cikgu nak nampak je, cikgu nak tengok muka awak. Mana lagi? Baru 2 orang yang cikgu nampak. Baru Nashif, Adi, sama lagi. Syahirah, Chelsea lagi. Memandangkan kalian ada lagi kelas pada pukul 10.30 ini, jadi cikgu akan tamatkan segeralah. 4 orang sahaja. Nashif, tolong turunkan mungkin telefon ya. Turunkan kamera awak. Cikgu tak nampak muka, cikgu nampak ceiling je. Okay. Oh, itu muka Nashif. Cikgu baru tahu. Azwa, Eva, Nur Atikah dan murid-murid lain boleh tolong buka. Baiklah. Cikgu akan kira 1, 2, 3 dan senyum, okey? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. Kita buat mini love lah hari ni kan hari terakhir saya. Mini love lah. Love kecil. Tak nampaklah jari awak. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kerana masih hadir dalam PTPR cikgu. Dan terima kasih juga kerana memberikan komitmen yang baik selama 8 minggu cikgu menjalani latihan mengajar ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.